Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatin Ulfah binti Abdul Rahman. Saya berusia 12 tahun dan kini sedang menuntut di Sekolah Kebangsaan Sungai Kertas, Gombak, Selangor Darul Ihsan. Kod pendaftaran bagi sekolah saya pula ialah BBA 726. Sebagai perkongsian ilmu kali ini, saya akan berkongsikan sebuah naskah hasil nukilan Ahmad Iman Arif bertajuk Tokoh Islam Terbilang. Buku ini berkisahkan tokoh-tokoh Islam di dunia hasil terbitan oleh Sabunai Media Sendirian Berhad. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2011 dan memiliki 100 halaman bercetak, yang mana setiap isi cerita yang ditulis banyak memberi inspirasi kepada saya. Untuk makluman semua, naskah ini dizahirkan secara bersiri dan ianya mengandungi 8 siri kesemuanya. Naskah yang berada di tangan saya ini adalah siri keempat. Naskah ini umumnya menceritakan tentang kejayaan tokoh-tokoh Islam, yang mana Islam sebenarnya telah mencapai kecemerlangan yang hebat sepanjang 1500 tahun lamanya. Lantaran itu, penulis bijak memilih tokoh-tokoh Islam untuk diangkat ke dalam naskah ini. Antara nama-nama tokoh terbilang yang mencuri perhatian saya ialah El-Hajj Malik Al-Shabazz. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama tersebut apabila diungkapkan. Tetapi nama Malcolm X disebut, nescaya ramai yang akan menyedarinya. Baiklah, serba sedikit boleh saya kongsikan tentang tokoh yang menarik perhatian saya di dalam naskah ini. Ialah Malcolm X atau nama Islamnya El-Hajj Malik Al-Shabazz. Beliau merupakan pengasas Muslim Mosque Incorporated atau Organisasi Perpaduan Afro-Amerika. Beliau merupakan jurucakap kepada kumpulan Nation of Islam. Sayangnya, Malcolm X telah mati dibunuh pada tanggal Februari 1965 kerana dendam dan iri hati dalam memperjuangkan syariat Islam. Malcolm X dilahirkan sebagai seorang yang beragama Kristian dan dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang paderi. Penulis buku ini mengupas kisah hidup Malcolm X bermula ketika di usia muda, yang mana beliau merupakan seorang lelaki kulit hitam yang liar kerana terjebak dengan dadah, pelacuran, peras ugut dan lain-lain lagi. Sehingga beliau berubah ke arah kebaikan setelah memeluk agama Islam. Naskah ini turut menyelusuri kehidupan perit getir Malcolm X, yang mana beliau pernah dipenjarakan selama hampir 7 tahun. Peranan yang dimainkan dalam mengembangkan Islam, terutama di kalangan kaum Afrika Amerika, telah mendapat perhatian dunia. Kredibiliti dan ketokohan beliau seringkali menjadi sebutan masyarakat dunia, sama ada di kalangan rakan maupun lawan. Selepas beliau keluar daripada Nation of Islam, Malcolm X membuat keputusan untuk pergi menunai haji. Ketika itulah bermula titik tolak di mana sikapnya berubah daripada seorang nasionalis kulit hitam berubah menjadi lebih bersederhana dan lebih menerima tidak kira bangsa. Beliau menyedari bahawa fahaman kebangsaan yang sempit lagi Calvinist amat bertentangan dengan Islam. Oleh yang demikian, beliau ingin melakukan pembetulan dan pembaharuan ketika membaca naskah ini. Saya begitu tersentuh dengan kata-kata yang diungkapkan oleh tokoh ini, iaitu Islam itu tulus dan murni. Setiap tindak tanduk seseorang haruslah kerana Allah Ta'ala semata-mata dan bukannya kepada sesiapa, apatah lagi manusia. Antara kejayaan lain dalam memartabatkan Islam ialah beliau mula mempopularkan konsep persaudaraan Islam dan persaudaraan manusia sejagat seperti yang diajar oleh Rasul junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bibit ajaran Islam inilah yang telah menyelamatkan akidah sebahagian pengikut-pengikut berhaluan kiri di Amerika Syarikat yang menyokong keganasan. Sumbangan terbesar Malcolm X ialah keberanian beliau menentang sistem penindasan baik dalam apa bentuk sekalipun. Garapan yang baik oleh penulis menjadikan buku ini sangat teruja untuk dibaca. Selain Malcolm X, terdapat tokoh-tokoh Islam lain yang ada di dalam naskah ini seperti Anwar Sadat, iaitu Presiden Mesir ketiga, Ayatollah Khomeini, iaitu pemimpin revolusi Iran, dan ramai lagi. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah ungkapan yang sesuai digunakan bagi buku ini. Setelah membacanya, saya merasakan betapa peritnya pengorbanan orang terdahulu dalam memartabatkan dan memperjuangkan agama Islam.
Keterampilan ilmuwan Islam ini dapat membantu para pembaca khususnya murid-murid untuk dijadikan idola dalam melahirkan generasi Islam yang benar-benar berjaya di dunia dan di akhirat. Olahan cerita yang santai dan mudah difahami menjadikan buku ini sebagai pilihan saya untuk dikongsikan bersama. Semoga ringkisan ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Sekian dulu dari saya. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih.